Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi mengurniakan kita nikmat iman dan nikmat Islam yang kita kecapi sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat kesihatan yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan sebentar, seketika sahaja yang Allah pinjamkan kepada kita semua. Alhamdulillah, moga-moga kita dapat manfaatkan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus menerus membuat amal ibadah dalam kehidupan seharian kita. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat ukhuwah yang mana Allah telah mempertemukan kita semua di sini. Dan Alhamdulillah, moga-moga kita berada dalam golongan ataupun kelompok-kelompok yang saling sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sentiasa menasihati kita kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Alhamdulillah, pada hari ini 17 Syaban. Hari ini 17 Syaban. Lebih kurang kita ada lebih kurang 13 hari lagi sebelum kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Jadi mungkin sedikit sebanyak dengan pengajian kita setiap minggu yang kita dah belajar sebelum ini menjadi satu titik tolak untuk kita dapat membuat lebih dalam bulan Ramadan. Di mana kita dah banyak belajar ataupun kita dah banyak menghafal, kita dah banyak mempelajari, kita dah banyak mengkaji tentang perkataan-perkataan yang mana kita selalu bacakan di dalam solat kita. Ingat, dalam ibadah kita yang paling penting sekali adalah solat. Dekat akhir nanti, apabila kita dah bangun dan kita berhadapan dengan Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan bertanyakan kepada kita tentang solat dahulu, ataupun amalan yang akan dihitung. Yang pertama sekali adalah solat. Jika solatnya benar, jika solatnya baik, jika solatnya sempurna, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala amalan-amalan lain akan turut menjadi baik. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya lah yang akan berlaku. Jadi kita niatkan supaya kita datang ke kelas pengajian Bahasa Arab ini supaya kita dapat mantapkan kita punya kualiti solat kita sebenarnya. Sebab dalam bahasa Arab ini penting untuk kita memahami. Yang pertama adalah apa yang kita selalu baca di dalam solat kita. Semasa kita angkat takbir, bacaan Al-Fatihah, rukuk, sujud, tamakninah, dan akhir tahiyat, salam. Semuanya itu kita perlu untuk ingat semua perkataan-perkataan ini dan faham supaya solat kita lebih khusyuk, InsyaAllah. Dan Alhamdulillah, sekarang ni dah sampai 17 Ramadan, 17 Syaban. Jadi kita lebih kurang 13 hari lagi untuk kita menyambut Ramadan. Ketahuilah bahawa Ramadan tu adalah salah satu bulan yang mana kita perlu untuk banyakkan amal. Banyakkan amal. Tapi sebelum nak banyakkan amal ni, kita perlu untuk latihan. Kita perlu untuk latihan. Kita tak boleh terus je. Tak boleh terus menerus untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita target, okey, dalam bulan Ramadan kita target satu hari satu juzuk, ataupun satu hari 2 juzuk kalau kita nak khatam 2 kali. Kalau dia dah plan untuk dalam bulan Ramadan dia nak khatam sekali saja, maka minimum satu hari satu juzuk. Jadi kalau Ramadan pada tahun tu 29 hari, maka dia kena baca satu juzuk lebih sikit. Akan tetapi, mungkin kita boleh letakkan target kita, solat kita, tahajud kita, infak kita, sedekah kita. Kita boleh letakkan target, tak ada masalah. Dan memang itu pun adalah galakan kita sebelum kita, itu adalah sebagai persiapan kita. Tetapi sebenarnya kita perlu untuk mula dalam bulan Syaban ini. Kita perlu mula awal. Kita ada satu warming up ataupun pemanasan kita, ataupun latihan to be
latihan berfokus sebelum kita jumpa dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dalam Ramadan adalah bulan untuk kita perform, bukan untuk bulan latihan. Perform daripada 1 Ramadan sehingga 30 Ramadan, dan grafnya belum meningkat. 10 Ramadan pada tahap tu, 20 masuk 10 yang tengah lebih tinggi, dan 10 yang terakhir lagi tinggi. Itu sepatutnya yang paling ideal. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan pemanasan ataupun tidak melakukan latihan sebelum datangnya Ramadan, maka kita akan keberatan dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Kita tak biasa. Kita tak biasa. Oh, bukan senang. Nak istiqamah, nak berterusan, nak konsisten dalam bulan Ramadan bukannya senang. Mungkin mungkin Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga kita boleh semangat kita masih lagi. Tapi lama kelamaan kita perlu konsisten, dan macam mana kita nak dapatkan satu semangat yang berterusan tu adalah latihan. Contoh, maraton ataupun orang yang nak masuk olahraga ataupun sukan. Mana-mana sukan pun tak apa. Contoh yang paling saya ambil, yang paling mudah sekali adalah sukan larian. Contoh larian tu mula pukul 7 pagi. Okay, larian ni 10 km race. Bukan santai, race. Jadi sebulan sebelum tu dia tak buat pemanasan, dia tak buat warming up, dia tak buat latihan. Dia buat macam biasa je, tidur, makan macam biasa. Pada hari kejadian pukul 7 event ni, kita rasa kita datang pukul, kalau pukul 7 event ni, mungkin kita akan datang awal pukul 6 suku, sebab kita boleh warming up 6.30, kita boleh warming up 6.45 kita standby. Tak ada orang yang tiba-tiba datang pukul 7, event lari pukul 7, flag off pukul 7 dia datang, tak ada. Dan dia nak dapatkan podium ataupun dia nak dapat nombor 1, 2 dan 3, tak boleh. Memang tak boleh. Jadi dalam Al-Quran Allah sebut fastabiqul khairat. Sebenarnya ibadah ni adalah perlumbaan sebenarnya. Perlumbaan. Jadi perlumbaan tu menangnya apa? Menangnya dalam, iaitu takwa. Menangnya itu adalah takwa. Kalau perlumbaan dekat dunia ni kan, mungkin pemenangnya adalah dapat hadiah, trofi dan sebagainya. Tapi dalam bulan Ramadan itu adalah satu bulan untuk kita laju dalam kita beribadah kita. Tapi kalau kita buat persediaan dalam bulan Syaban, maka kita akan letih dalam bulan Ramadan. Jadi ulama-ulama pada zaman dahulu, ada ulama yang pada bulan Syaban tutup bisnesnya, tutup kedainya, tutup. Dia akan buka balik pada bulan Syawal. Sebab bulan Syaban tu adalah bulan dia untuk fokus latihan, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk dia perform. Ada ulama yang daripada bulan Rejab, ada juga orang sahabat yang 6 bulan sebelum jumpa Ramadan dia dah bersedia dah dengan Qurannya, dengan tilawahnya, dengan tahajudnya, dengan infaknya, dengan zikirnya. Jadi kita macam mana? Saya nasihatkan dekat diri saya dulu, supaya kita dapat muhasabah sama-sama, supaya kita dapat melakukan satu persediaan yang baik sebenarnya sebelum berjumpa Ramadan. Sayang sebenarnya, sebab Allah hanya memilih hamba-hambanya yang terpilih saja untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Cuba bayangkan kalau kita ingat balik sebelum bertemu dengan Ramadan, kita dah dengar banyak berita khabar perginya kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara mara dan sebagainya. Mereka tidak dapat bertemu lagi dengan Ramadan. Tapi kita, yang mana kita doa dalam setiap solat kita, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Maka Allah makbulkan dan kita dipertemukan dalam Ramadan. Alangkah ruginya kalau kita tak perform betul-betul dalam Ramadan. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Mungkin, siapa sangka kematian tidak mengenal umur. Mungkin saya dulu yang muda ini akan pergi dahulu. Tidak mengenal, kematian itu tidak mengenal usia. Yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita apa? Bersedia.
memang kena bersedia untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi banyaklah perkara yang kita boleh bersedia dari sudut amal ibadah kita, dari sudut kita punya fitness itu pun kena jaga juga. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita kena ada fitness kita. Kita fitness, kita punya kecergasan kita. Ramai orang yang dia punya ibadah ni boleh buat tapi tak boleh lama. Sebab apa? Sebab dia tak ada satu momentum ataupun dia tak ada satu stamina dalam diri dia. Kadang dah masuk sampai 5 Ramadan, dia tak sihat, demam. Jadi Al-Quran tu sepatutnya satu juzuk, dapat buat satu muka je. Sebab dia tak larat dah, dia rehat, dia tidur dan sebagainya. Jadi kita nak itu. Kita nak diri kita sihat sepanjang bulan Ramadan supaya kita dapat melakukan amal ibadah yang paling baik, yang paling banyak, yang paling hebat dalam bulan Ramadan. Dan moga-moga dengan amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu konsisten di keluar dalam bulan Ramadan juga, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama juga, Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang mana kita perlu baca dalam kehidupan seharian kita. Bayangkan kalau surau ni tak ada lampu, apa yang akan jadi? Semuanya akan berantakan, semuanya akan susah. Bayangkan kalau dekat rumah yang ada anak kecil, rumah tu tak ada lampu. Yang pertama, memang anak-anak tu memang tak senang duduk, akan berlanggar satu sama lain, nak main tak boleh, panas. Dia akan rasa, lama ni malam ni kan. KB kata, okey, 3 jam je. Setiap minit dia tengok jam, 3 jam je. KB kata dia kena tutup, gelap. Macam tu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membacakan Al-Quran, maka kehidupan kita akan gelap. Mana-mana rumah yang tidak membacakan Al-Quran, maka rumah itu akan gelap sebenarnya. Mana-mana office ataupun tempat kerja yang tidak membacakan Al-Quran, maka akan gelap juga. Mana-mana diri, peribadi, individu yang tidak ataupun lama dah tak baca Quran. Bukan lama tak baca Quran, Quran pun tak tahu tak kat mana. Quran ni kat mana kan? Paling tidaknya nasihat saya adalah kita kena ada satu Quran kita sendiri yang mana kawan karib kita. Quran, Alhamdulillah, sekarang ni saya ada satu Quran yang mana saya dah pakai belasan tahun, warna hijau, kecil je. Saya pakai waktu saya belajar dekat UAE. Sampai sekarang saya pakai. Dekat situ ada sticky note yang saya letak. Kalau ada beberapa ayat hukum dan sebagainya, saya letak. Dan Quran itulah yang banyak saya khatamkan dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena ambil satu Quran yang mana kita kena dekat dengan dia. Tak besar sangat, tak kecil sangat, sederhana, supaya kita mudah untuk bawa pergi mana-mana. Memang ada. Jadi Quran tu memang saya letak dekat rumah yang memang saya akan baca setiap hari. Walaupun ada Quran-Quran lain, Quran mushaf untuk qiyam kan, untuk kita nak solat sebagainya, ada Quran tu. Quran-Quran yang macam ni ada, dekat surau masih ada. Tapi memang Quran peribadi kita kena ada. Memang kena ada satu. Kalau kita, pentingnya kita, setiap orang ada phone, sama juga macam tu. Kita kena ada satu Quran peribadi kita. Mesti kena ada. Mesti kena ada. Dan Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 174, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhan, sungguh telah datang kepada kamu burhan, burhan ni satu dalil, satu petunjuk, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa anzalna, dan kami turunkan kepada kamu, wa anzalna ilaikum nuran mubina, nur, cahaya. Jadi Al-Quran yang kita baca setiap hari akan menerangi kehidupan kita. Alhamdulillah, baru-baru ni Taman Selaya dah membuat satu majlis khatam Al-Quran. Alhamdulillah, tahniah ucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Alhamdulillah, semoga usaha ini dapat dikekalkan pada masa-masa yang akan datang, dan kita dapat tarik ramai lagi jemaah-jemaah ataupun qaryah kita untuk datang sama-sama untuk mengimarahkan surau kita dan menghidupkan Al-Quran. Kalau kita ada satu grup je, kalau sebelum ni tadarus, mungkin lepas ni ada dua grup. Ada grup veteran, ada grup orang muda, ada grup muslimat, ada grup budak-budak juga sebenarnya. Dan budak ni kadang-kadang dia nak je, tapi dia tak tahu macam mana, apa channel ni. Kalau kita letakkan sikit, kita bagi hadiah sikit mungkin ni seronok ni, mungkin kena seronok. Dapat
dapat duit raya ke kan, dapat hadiah boleh seronok. Ada setengah masjid bila budak-budak datang solat subuh setelah berjemaah, dia bagi duit. Kan? Mungkin mula-mula macam tu. Nanti lama-lama dia dah rasa biasa, barulah dia akan rasa tak ada duit pun tak apa, dia boleh datang. Sebab itu adalah kewajipannya. Baik, itu adalah sebagai mukadimah kelas pengajian kita pada malam ni. Alhamdulillah, lama dah tak dekat depan sini. Baik, insyaAllah saya difahamkan kita hari Sabtu ni ada program. Apa? Nama program apa? Subuh macam Jumaat. Semua macam Jumaat. So kena campaign tu. Kena campaign. Kita kena war-warkan lagi kita punya program tu. Hari Sabtu subuh macam Jumaat. So saya difahamkan saya perlu untuk menjadi imam subuh dan memberikan sedikit tazkirah subuh. Aktiviti selepas tu belum saya tak pasti lagi. Tapi kalau ada, mungkinlah kita boleh buat brisk walk dan sebagainya. So nanti saya pulangkan kepada AJK, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada malam ni. Kita dah bincangkan ataupun kita dah sama-sama belajar kata-perkataan yang ada dalam doa kunut. Doa kunut ni adalah doa yang antara yang terakhir sebenarnya dalam solat kita. Saya cadang lepas habis semua bacaan dalam solat, saya nak pergi kepada doa-doa yang maksud, doa-doa yang Rasulullah SAW bacakan setiap pagi dan setiap petang, iaitu yang ada dalam maksurat kan. Jadi dalam doa-doa yang maksud ni kita kena amalkan setiap kali doa kita, setiap selepas solat dan sebagainya. Kerana doa-doa yang maksud ni ada dia punya riwayat ni. Penting. Dan moga-moga sampai dekat doa tu nanti, sama-sama kita boleh hafal doa tu. Secara tak langsung kita dapat upgrade kualiti doa kita. Mungkin sebelum doa kita pendek ni doa kita kan? Dalam bahasa Arab lah, kalau yang sebenarnya itu ulangan yang panjang pun. Dalam bahasa Arab kita pendek je. Tapi lama-kelamaan setiap minggu kita ada doa pendek yang kita belajar, boleh tambah dalam solat selepas solat kita tambah dan akhirnya doa kita lagi panjang. Dan bila doa kita panjang, barulah seronok kita berdoa, insyaAllah. Jadi itu adalah saya punya perancangan. Jadi kalau pada jemaah yang lain, tuan-tuan dan puan ada cadangan lain juga, boleh diutarakan, insyaAllah kita boleh berbincang. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung perkataan yang seterusnya. Baik, kita dah pergi kepada perkataan-perkataan yang telah saya berikan nota kepada tuan-tuan dan puan. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afina wa'afini fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik li wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita tawakuf sampai sini. Kita berhenti sampai sini. Perkataan yang pertama, fa'innahu ada dua perkataan, tiga perkataan. Apa dia? Ustaz, fa'innahu ni ada tiga perkataan. Apa dia Ustaz tiga perkataan ni? Fa'innahu, apa tiga perkataan? Inna hu, betul. Naam, sahih. Inna dengan hu. Jadi ini yang pertama, inna yang kedua, dan hu yang ketiga. Inna dan hu. Dia ada campur dengan inna dan hu. Maka, ni maka. Inna sesungguh. Hu tu adalah nya. Maka sesungguhnya. Sambung seterusnya. La yadhillu, tidak terhina. Maka sesungguhnya tidak terhina. La yadhillu mawalait, orang-orang yang memperoleh kepemimpinanmu. Okey, ini adalah satu ayat.
fa innahu la yadhillu man walait. Dalam solat, ataupun dalam doa, kita digalakkan kalau baca doa, walaupun doa tu bukan daripada Al-Quran, tapi kena ikut hukum tajwid. Ataupun lagi-lagi kalau doa tu diambil daripada Al-Quran, perlu ikut hukum tajwid. Jadi maksudnya kalau kita baca kat sini fa innahu, wajib guna dua harakat, fa innahu la yadhillu mau, nampak ni nun mati betul-betul huruf waw. Apa dia? Nun mati betul huruf waw. Cik, tajwid. Apa dia? Dia ada 4 huruf je. Kalau nun mati betul waw ni ada geng, ada 4 huruf geng ni. Ya waw mim nun. Kalau orang lelaki dia senangnya menu. Menu. Walaupun MU kelang dengan Chelsea dengan bawah ni. Keseri. Wow. Mawalait. Jadi baca ni adalah mawalait. Dia tak boleh baca la yadhillu man walait. Dia tak boleh macam itu. So dia kena nun mati kena masuk dengan waw juga. Jadi mawalait adalah dua perkataan. Yang pertama man, yang kedua adalah walait, orang-orang yang memperoleh pimpinanmu. Maksudnya kat sini fa innahu la yadhillu man walait, maka orang-orang yang mendapat pimpinan oleh Allah SWT, orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT, maka dia tidak akan mendapat kehinaan. Jadi manusia itu akan dipandang tinggi, dipandang hormat dengan apa? Dengan harta, bukan? Dengan kedudukan dia, mungkin juga. Tapi seorang itu walaupun tak ada kedudukan, walaupun tak ada harta, dia akan dipandang tinggi oleh orang awam ataupun orang masyarakat dengan ilmunya. Apabila dia ada ilmu, maka dia akan diberikan hidayah ataupun pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita minta sekarang. Kita belajar dan terus belajar. Tanpa jemu. Kalau kita tak boleh datang ke kelas pengajian, kita boleh belajar juga secara online. Tapi yang paling baik sekali adalah kita jumpalah dengan guru kita. Kelas-kelas pengajian yang mana kita jumpa guru kita secara depan-depan. Itu yang paling baik, yang paling afdal. Baik, seterusnya wala ya'izzu, dan tidak mulia. Okey, ini warna hijau pula. Wala ya'izzu dan tidak mulia. Dan dengan perkataan izzah tak? Izzah. Ya'izzu ni ataupun dia asalnya daripada perkataan azza. Azza ya'izzu. Izzah. Azza ya'izzu izzah. Ada orang yang namanya izzah. Izzah ni adalah mulia. Izzah ni adalah mulia. Izzah. Wala ya'izzu, dan tidak mulia man adait, orang yang engkau musuhi. Wala ya'izzu man adait, orang yang engkau musuhi. Maksudnya dikhususkan kepada orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang bermusuh dengan Allah SWT, yang lawan kepada Allah SWT. Itu adalah orang-orang yang tidak mulia. Maksudnya kedudukan dia, walaupun dia ada kedudukan dan harta yang tinggi, yang banyak, tapi kedudukan dia tidak mulia di sisi Allah SWT. Seterusnya, tabarak Rabbana wa ta'alait. Ini satu lagi. Kenapa saya berikan warna-warna lain? Sebab itu adalah satu distrik, di satu klausa ataupun satu perkataan yang mana kita perlu baca straight. Fa innahu la yazillu man walait. Jadi kita terus faham benda yang kita bacakan. Sebab tu sambung pula yang seterusnya, wala ya'izzu man adait, dan tidak mulia kepada orang yang kau musuhi. Macam tu. Itu adalah satu tema sikit, satu-satu. Baik, yang bawah pula warna kuning. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci engkau, wahai Tuhan. Maha suci engkau, maha suci. Ta tu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakta kat sini.
Tabarakta. Ini adalah perkataan yang kedua, merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, yang maha tinggi. Rabbana wa ta'alait. Nampak tak ada kat belakang? Nampak tak? Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi. Wa ta'alait. Aliyun. Aliyun adalah tinggi. Daripada perkataan aliyun. Daripada perkataan aliyun. Ni, perkataan aliyun. Aliyun. Dia punya ru'ud dia. Yang maha tinggi. Ali. Aliyun. Aliyun adalah tinggi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, yang maha tinggi. Wa ta'alait. Sambung. Dekat sini pun satu tema juga. Falakal hamdu. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu, maka bagi Engkau lah segala pujian. Falakal hamdu, maka bagi Engkau lah segala pujian. Falakal hamdu ala ma qadait, atas apa yang telah Engkau tetapkan. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi Engkau lah segala pujian atas apa yang Engkau tetapkan. Maksudnya apa kat sini? Siapa tahu? Siapa faham apa yang kita baca? Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Kalau kita baca dan kita faham baca maksud dia, apa yang terlintas dalam kepala kita? Falakal hamdu ala ma qadait. Maka bagi Engkau lah segala pujian. Falakal hamdu ala ma qadait, atas apa yang telah Engkau tetapkan. Maksudnya kita sentiasa puji Allah di atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Itu maksudnya. Maksudnya kita redha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita jangan jadi orang yang bersangka buruk pada Allah. Kita ditimpa musibah yang sangat kuat, yang sangat teruk, yang kita tak pernah dapat musibah tu ataupun ujian tu. Maka kita kena berfikir positif dan bersangka baik kepada Allah. Itu adalah ujian. Ingat, sebesar ujian yang Allah berikan kepada seorang itu, maka tinggi lagi darjat yang mana Allah nak naikkan darjat orang itu. Maka kita kena sentiasa bersabar, dan lagi kita kena redha. Ini maksudnya. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi Engkau lah segala pujian atas apa yang Engkau tetapkan. Maksudnya kita kena redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Harta kita, walaupun kita tak kaya, kita tak miskin, tapi kita sederhana. Itu adalah yang paling penting. Harta yang ada dekat kita ni bukannya kita nak kira banyak ke, sikit ke, tak. Mana yang paling berkat, yang paling rasa tenang dengan kita. Kalau harta yang kita ada sekarang ni, tak banyak, tak kurang, kita tenang, maka itu adalah keberkatan. Tetapi kalau harta kita kurang, ataupun kita asyik nak mencari harta ataupun dunia sahaja, dan kita tak tenang, itu kita kena musabar balik. Fikir balik, kenapa tak tenang ni? Duit banyak, pun tak tenang, takut, sebagainya, tu tak tenang. Mesti ada something. Jadi kita kena tengok balik. Walaupun orang tu hidup dia sederhana je, biasa je, tapi dia tenang, hidup dia tenang. Maka dengan harta yang ada sekarang ni, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi kalau orang yang hartanya banyak, maka banyaklah dia kena hisab. Jadi kalau orang yang hartanya sederhana, maka sederhanalah. Dan begitu juga kepada orang yang sedikit hartanya, maka sedikitlah yang akan dihisab pada akhirat nanti. Falakal hamdu ala ma qadait, bagi Engkau lah
segala pujian atas apa yang kau telah tetapkan. Kat sini satu tema lagi. Last sekali sebelum habis, kita dalam doa kunut ini kita minta ampun kepada Allah SWT. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, astaghfiruka ni ada beberapa perkataan. Astaghfiru satu, dia adalah fi'il mudhari'. Ana atau domain ana. Astaghfiru, saya mohon keampunan. Ka itu adalah kamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, astaghfiru, dan yang kedua adalah ka. Dua perkataan. Astaghfiruka, aku memohon ampunan daripadamu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kat sini wa atubu ilaik, dan aku memohon taubat kepadamu. Wa atubu ilaik, dan mohon taubat kepadamu. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita menghayati betul-betul doa kunut yang kita bacakan setiap hari pada waktu subuh, maka kita takut sebenarnya nak buat maksiat. Sebab setiap hari kita minta ampun kepada Allah dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita mohon keampunan dan kita bertaubat. Kita beritahu kepada Allah, aku mohon taubat kepadamu ya Allah di atas segala dosa-dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita tak sedar siapa yang sedar sebelum ni? Jadi kalau kita dah tahu yang mana setiap hari kita doa dan setiap hari kita minta keampunan dan bertaubat kepada Allah, maka kalau betul-betul kita mengharapkan keampunan, Allah ampunkan, maka cantiklah hari itu. Kan kita bermula dengan solat subuh yang kita baca dalam solat subuh kita. Maka satu hari itu kita akan rasa sungguh tenang dan segala urusan kita akan dipermudahkan. Sebab apa? Sebab kita tenang. Kita dapat satu ketenangan dah pada waktu pagi. Sebab itulah pada waktu pagi ni adalah satu waktu yang sangat penting, yang sangat crucial, yang sangat afdal, yang sangat mujarab pada waktu pagi. Sebab itulah rugi kalau orang-orang yang dapat yang melalaikan ataupun yang sia-siakan pada waktu pagi. Sebab Rasulullah pernah berdoa untuk umat ni, untuk umat dia. Apa doa ni? Allahumma barik ummati, ya Allah Tuhanku, berkatilah umatku fi bukuriha, pada waktu pagi ini. Jadi waktu pagi ni penting. Dahsyat. Kalau orang baca Quran, senang ingat. Kalau orang ada pengajian, senang faham. Kalau nak cari rezeki, itu adalah paling baik, paling afdal mencari rezeki pada waktu pagi. Kalau nak berdiskusi pada waktu pagi, pada waktu pagi adalah waktu yang paling baik untuk segala-galanya. Jadi waktu pagi adalah waktu paling baik. Jadi kalau kita dapat menghayati kita punya doa kunut dan terus menghadirkan khusyuk yang hebat dalam solat kita, maka kualiti solat kita akan bertambah dan akhirnya kita akan dapat salat yang statusnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang paling kita mengharap sekali. Semuanya salat itu mencegah daripada melakukan dosa, fahsya, wal munkar dan kemungkaran. Maksudnya kalau kita banyak solat kita betul, kita nak buat dosa, takutlah. Dia jangan tegak, tak boleh. Dia takut nak buat dosa. Dia takut nak buat tu, dia takut nak buat ni. Dia takut sangat. Sebab apa? Sebab solat dia yang mencegah dia. Solat dia yang menghalang dia untuk membuat perkara sedikit. Akan tetapi, kalau kita selama ni solat, sepanjang umur kita daripada umur kita balik sampai sekarang kita solat, tapi kita sentiasa buat perkara yang Allah cegah, yang Allah larang. Maksudnya mesti ada something wrong dalam solat kita. Jadi kita kena check balik. Kenapa Mungkin wuduk kot. Mungkin ada anggota yang tak kena ke, ataupun kita was-was ke, kan?
cek balik. Ataupun tempat solat kita macam mana, pakaian solat kita macam mana, bersih ke kan? Lepas tu baru kita cek balik solat kita. Mungkin kita solat tu pergerakan kita tak sah, pergerakan kita salah, bacaan Al-Fatihah kita macam mana. Jadi kita sentiasa untuk nak memperbetulkan solat kita. Ingat, orang yang memperbetulkan solat dia, ibarat dia sedang memperbetulkan kehidupan dia. Sekali lagi saya ulang, orang yang memperbetulkan kualiti solatnya untuk menjadi solat yang lebih baik, dia sebenarnya sedang memperbetulkan kehidupannya. Maka dia akan, kehidupannya akan lebih baik selepas itu, InsyaAllah. Jadi kita doa kepada Allah SWT, moga-moga kualiti solat kita bertambah baik, dan seterusnya kehidupan kita akan menjadi lebih cemerlang dekat dunia ni, dan seterusnya kita berjaya dekat akhir nanti, kita semua dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir sekali ditutup dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Biasanya orang akan imam akan tawakuf dekat sini. Dia akan bagi tahu ataupun dia akan baca selawat ni last sekali. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Selawat yang last kali ni, kenapa dia baca last kali? Ataupun dia tak baca? Ini adalah kalau sebelum selawat penutup ni, kita boleh tambah dengan doa-doa yang lain. Kalau macam sebelum ni, kalau macam sekarang ni, kita diminta untuk baca doa Qunut Nazilah. Jadi kita boleh tambah, tak ada masalah. Boleh tambah sebenarnya. Dalam solat adalah waktu yang paling banyak kita kena berdoa. Doa Qunut, sujud yang terakhir, kena banyakkan doa juga. Lama kita tak apa, tak ada masalah. Dan akhir sekali adalah dekat tahiyat. Sebelum kita dah fil alamin innaka hamidum majid, kita baca doa. Lazimkan baca doa. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Baca doa-doa yang lain juga. Lepas tu barulah kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam solat kita kena banyakkan doa, banyakkan doa. Sebab kita tahu doa mana yang Allah akan makbulkan, yang mana Allah dengar dan Allah terima. Allah dengar semua doa kita. Tapi nak makbulkan tu ikut kesesuaian dan ketetapan yang sesuai. Okey, baik. Dan akhir sekali ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga Allah mencurahkan rahmat ke atas dan sejahtera ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kalau kat sini mencurahkan rahmat wassallallahu ala sayyidina Muhammad, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, kat sini kita tahu Sayyidina Muhammad yang pertama, wa ala alihi, ni maksudnya dan ke atas keluarganya, wasahbihi dan sahabat-sahabatnya, wasallam semua. Dan akhir sekali walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Jadi lagi satu yang kita baca Allah Sayyidina Muhammad al-Ummi wa ala alihi wasallam itu apa? Okey. Kita tambahkan ummi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ummi. Ada dekat sini ada dua cara baca. Semua selawat. Yang pertama kita tambahkan Muhammad ummi. Muhammad ummi maksudnya Rasulullah ni kita tahu ummi ni adalah apa maksud ummi? Apa maksud ummi? Bukan ummi yang rumah tu. Mak kan? Ni maksudnya tidak tahu membaca, menulis, mengira sebagainya. Jadi bila nak mengatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, kita tambahkan kat situ. Hukumnya adalah harus. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya kat sini kita lebih spesifik bagi tahu Muhammad tu, Rasulullah tu dia adalah seorang yang tapi dalam masa sama dia mampu untuk menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pemimpin yang paling hebat di dunia dan menjadi qudwah seluruh manusia walaupun dia tak boleh membaca. Jadi
Maksudnya, kalau Rasulullah sebegitu, kita maksudnya lebih hebat sekali lagi. Kita boleh baca lebih advance. Maksudnya kita perlu lagi macam menjadikan motivasi kepada kita, kita perlu sama hebat dengan Rasulullah SAW. Jadi hukumnya adalah harus, tak ada masalah. Ada yang baca Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad Umi wa ala alihi wasallam. Ada juga yang baca Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu adalah sebagian daripada selawat sahaja, tak ada masalah. Hukumnya adalah harus. Baik, ada soalan lagi? Alhamdulillah, sudah selesai doa kunut. InsyaAllah nanti saya akan fotostatekan nota semua bacaan-bacaan yang kita dah pelajari daripada surah Al-Fatihah. Oh, surah Al-Fatihah tak ada tuan? Oh, tak ada. Nanti untuk yang next, insyaAllah saya akan berikan untuk surah Al-Fatihah dan semua bacaan-bacaan di dalam solat. Moga-moga kita dapat baca selalu. Kenapa kita baca selalu? Sebab supaya kita ingat. Bila kita ingat, kita masa solat nanti, oh, ingat ni. Itu. Ya. Biasa wassalam dan wassalam. Okey, wassalam dan wassalim. Okey, bagus. Apa beza dia? Wassalam dengan wassalim. Dia sebenarnya macam ni. Wassalam ni dia adalah dekat depan, tapi diletakkan dekat belakang. Itu adalah keistimewaan bahasa Arab. Dia sebenarnya wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Boleh. Tapi diletakkan dekat belakang juga. Maksud dia nak diapitkan Allah dan tapi kalau dalam bahasa Melayu dia tak boleh diapitkan. Okey, saya tunjukkan. Ini adalah mukjizat bahasa Arab. Okey. Cuba tengok dia punya maksud ini. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera. Ada dua kan kat sini? Betul tak? Ada dua kan? Tapi dekat atas ni, dekat atas ada satu je. Wassallallahu ala wasallallahu ni adalah mencurahkan rahmat. Wassallallahu, Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera. Sejahtera ni sebenarnya dekat sini, bawah ni. Dia apit rahmat dan sejahtera. Itu dalam bahasa Arab. Tengah-tengah tu kepada Rasulullah dan ahli keluarganya dan para sahabat. Persoalannya, apa beza wasallam dengan wasallim? Okey, ini cara. Kalau dia ada dua cara bacaan. Yang pertama wasallallahu. Kalau pernah tak dengar wasallim? Wasallam dengan wasallim, pernah tak dengar? Allahumma salli wa sallim. Ada juga wasallim alaihi, ada juga dengan wasallam alaihi. Jadi kalau ada wasallillahumma, kalau dibaca dengan baris bawah dekat sini, maka dia perlu ikut kat sini. Contoh wasallillahumma, bacaan ni maksudnya sama, tak ada masalah, cuma baris dia berbeza. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabarik tu sama. Wabarik tu dia memang wabarik wa sallim. Ada yang baca wabaraka wa sallim. Tapi wasallim dengan wasallim dia akan bergantung kepada mana? Dekat sini. Sebab dia dua perkataan yang sama. Kalau wasallallahu wasallam, dia dua perkataan yang diapit yang sama. Kalau kita baca wasalla, yang ni kena baca wasallama. Kalau kita baca wasallillah, wasalli, kita akan baca wasallim. Macam tu. Itu teknik ni. Maksudnya sama. Hebat kan bahasa Arab? Hebat. Baris dia. Jadi ada orang yang suka baca wasallam, ada orang yang suka baca wasallim. Tak ada masalah.
Kadang-kadang kita baca sudah betul-betul selesai saling atau sayang tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma yang kena betul-betul lah. Depan tu kena betul. Okey, kalau kita baca wasallallahu. So ujungnya wasallam lah. Jangan tiba wasallallahu, ujungnya wasallim. Tak boleh, dia kena sama. Kalau kan baca wasalli jadi wasallim. Kalau baca wasalla sini kan jadi wasallam. Macam ni hanya sama baca wasallam. Wasallama, wasalla, wasallama. Wasalli, wasallimi. Macam tu. Sepatutnya dia sama, tapi hebatnya bahasa Arab, satu dia letak dekat sini, satu dia letak dekat sini, wasalla diletak dekat awal, dan wasallim diletak dekat, wasallam diletak dekat ujung. Diapitkan selawat ataupun pujian-pujian tu, dia puji-pujian kepada ataupun doa kepada Sayyidina Muhammad ataupun Rasulullah junjungan kita serta keluarganya dan sahabatnya, itu diapit daripada awal dengan akhir sekali sebelum kita nak tutup. Diapit, itu yang paling hebat sekali dalam bahasa Arab. Maka bila dalam sirah ataupun dalam perkataan bahasa Arab, apabila diapit benda yang baik tengah-tengah tu, lepas tu dengan dia tutup dengan benda yang baik, maka benda yang diapit itu adalah benda yang sangat mulia, yang sangat mulia. Ini adalah sirah ataupun bentuk dalam bahasa Arab. Ada contoh juga dalam Quran, nanti kalau saya jumpa saya tunjuk insyaAllah. Dalam bahasa Arab kita boleh perkataan-perkataan tu kita boleh adjust depan ke, kita nak belakang ke, ikut priority. Biasanya kalau Allah letakkan kata tu dekat depan, maksudnya itu penting. Contoh, ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah sebut panggil kita. Tapi kalau kita dalam Quran ada dua, ya ayuhan nas, maksudnya umum, wahai manusia, sekalian manusia. Tapi kalau Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya Allah sedang bercakap dengan kita, wahai orang-orang beriman. Jadi kita kena fokus lah. Allah sedang bercakap dengan kita ni. Maksudnya apa benda yang Allah nak sampaikan. Tapi kalau Allah sebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, jadi maksudnya pada umum. Ada orang Islam ke, orang bukan Islam pun ada. Tapi kalau Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang beriman, jadi Allah sedang bercakap dengan kita. Sebab kita yang orang beriman. Mana tahu beriman, tak tahu. Jadi maksudnya kita kena, lepas tu dalam Quran ni kita kena fokus, kena tengok apa yang word-word yang penting. Itu teknik. Sikit-sikit lah kita belajar insyaAllah. Boleh? Baik. Jadi 10-10 lah. Dah 3 minggu tak ada kelas. Hari ni lama pula. Baik, insyaAllah kita pergi kepada kita punya aktiviti tu. Boleh? Boleh kan? Last aktiviti tu. Tak lengkap kelas dia kalau tak ada aktiviti. Kita nak tengok hari ni siapa yang pula yang akan menang. Nota ada. Jadi dia tengok. So mungkin mana tahu hari ni pecah rekod Muslimin menang. Mana tahu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bismillah.